Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة ربي اللهم كما نورت صلى الله عليه وسلم. Dan kepada inilah, yakni kepada berhadaplah hamba itu kepada makhluk. Yakni bila mata hati kita ni jadi tak nampak, tak berapa yakin sebenar kepada Allah, nescaya hati kita jadi beradab kepada makhluk, tinggal akan Allah. Sebabnya kerana mata hati kita tidak berapa terang, tak berapa yakin sebenar kepada Allah. Oleh kerana itulah jadi kita berpaling daripada Allah kepada pandai ke makhluk. Jadi lagu itulah yang jadi ni. Jadi dengan Tuhan, dengan Allah, kita seolahnya jadi jauh. Dengan makhluk berasa dekat. Lalulah bawa kepada kita berhadap pada makhluk dan meminta pertolongan kepada sesama makhluk. Inilah
yang disifatkan oleh Al-Imam Ibn Atha'illah dalam hikamnya, dengan mata hati kita tak nampak, ataupun dengan cakap yang tidak sedap dengar ke, orang panggil buta mata hati. Berengai, jadi berengai dengan Allah. Dan berpalinglah daripada Hakku Ta'ala. Dan kepada inilah, kepada yang tersebut, yakni berhadap hamba kepada makhluk tu. Sebab apa? Yang tersebutlah, sebab mata hati tak nampak, lemah iman. Dan kepada inilah isyarat muallif. Makna muallif yakni Tuan Syekh Al-Imam Ibn Atha'illah dalam hikam dia dengan katanya la tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimarir roha, fatakunu kahimarir roha yasiru wal makanul ladzi tahala ilaihi wal makanul ladzi tahala ilaihi huwa alladzi tahala anhu, huwa alladzi tahala anhu. Artinya, jangan engkau berjalan daripada sesuatu kaun, yakni daripada sesuatu makhluk, kepada suatu kaunun, kepada suatu makhluk pula. Makna janganlah kita bertolak daripada makhluk, kemudian pula tuju kepada makhluk. Jangan. Jadi kita naknya, kata Tuan Syekh kita ni, bertolak daripada makhluk, tuju kepada Allah. Jangan bertolak daripada manusia, kemudian minta tolong pula kepada manusia. Jangan buat ibadat zahirnya kepada Allah, tetapi mahu kepada suatu kelebihan dunia, nak kepada bagai yang disuka oleh hawa nafsu. Maka situ jadi serupalah perangai hema yang memusingkan kisaran gandum. Macam itulah bandingannya. Serupa binatang hema yang memusingkan kisaran gandum. Tempat yang dia mulai, ke situ pula tempat dia kembali. Orang panggil duk musim tempat tula. Supaya kita tengok orang duduk gala tanah dengan lembu dalam benda padi lah. Sepagi duk musim tempat tula. Jadi orang panggil, jangan hati kita ni bertolak daripada makhluk, kemudian tuju juga kepada makhluk. Yakni buat ibadah amalan kita ni merupakan makhluk. Tak gitu ke? Kemudian kita tumpu di dalam mengerjakan amal semata-mata untuk mendapati keredaan Allah. Dan kita buat amal taat kepada Allah untuk benar-benar
kita menzahirkan perhambaan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita buat ibadat sebenar-benarnya untuk menunaikan, menzahirkan yang sebenar. Kita adalah hamba Allah. Kita ni hamba Allah. Oleh itu, hendaklah kita mengerjakan taat semata-mata kerana menunaikan akan kehendak Allah, menunaikan perintah Allah, dan menzahirkan sebenar-benar benar dan jujur dalam hati kita adalah memperhambakan diri bagi Allah. Jangan kita buat ibadat tu kerana mahu kepada balasan. Sama ada balasan atau bahasa kelebihan dunia dengan berkat atau mendapatnya keramat, dan juga untuk mendapati syurga di akhirat akan datang. Maka di sini kalau kita mengerjakan taat pada Allah dengan hatinya tumpu pada yang selain Allah, itulah disamakan dengan berjalannya hemah. Daripada mula dia berjalan, dia klik ke tempat yang sama. Sepertilah sebagaimana hemar yang memusing kisaran gandum. Duk musim tepat dulu. Mula situ, suk situ. Mula situ, kembali ke situ. Itulah bandingnya kita. Kalau kita duk macam hemar, kat macam tak adilah. Daripada makhluk, buat ibadat ni makhluk. Amalan ni. Lepas tu pula, mahu pada makhluk juga. Apa dia? Nak kepada jadi keramat. Nak pada jadi lebih dengan amalan tu. Ataupun juga, mahu pada makhluk yang bahasa akhirat. Yakni, mengikut perkara yang sukaan hawa nafsu. Yakni nak ke syurga, balasan di akhirat nanti. Jadi orang tasawuf membilangkan perkara tersebut suatu kekurangan, tidak jujur, tidak benar-benar abdi kepada Allah Ta'ala. Bukan buat kerana mahu kepada upahan. Tak jujur. Orang duduk dengan rupa kelah pekah, tidak mengapa. Dia berasa kena dah tu. Buat amal kerana nak balasan, buat amal kerana nak pahala banyak, buat amal kerana nak ke syurga, buat amal kerana lari pada api neraka. Jadi pandangan syariat, pandangan fiqh adalah sudah kena pada tempatnya. Tetapi pada pandangan tasawuf masih tidak betul. Masih tak kena. Kenapa? Pasal hati kita menghala tuju tidak kepada Allah dalam taat tu, tapi hala tuju kepada sesamanya makhluk juga yang ini mendapat kelebihan. Maka di sini di dalam kita melakukan taat kepada Allah tidak sebenar dan tak jujur. Dia naknya tidak kerana benda, bukan kerana Allah. Maka kalaulah kita buat ibadat, kita mahu pada balasan bangsa dunia atau bangsa akhirat, samalah bandingan sepertilah binatang hemar, binatang keldai yang memusing kisaran gandum. Samalah bandingan sebuah keldai yang memusing kisaran gandum, yang bermula di situ, kembali ke situ juga. Tak sampai kepada mana-mana. Makna bandingnya gitulah ibaratnya. Sebuah hemar lah. Hemar ni binatang hak tak ada akar. Tu dia. Maka sebab itulah Allah Ta'ala membangsakan orang kitab banyak, pikunya banyak, kitab sifat kitab dalam almarinya banyak, tetapi tidak mengertikan ilmu, tak fahamkan ilmu. Samalah juga dengan binatang hemar yang memikul akan kitab yang besar-besar. Kitab besar-besar jangan duk kira lah pikunya, tapi tak reti juga, tak faham juga. Kan masalul himari yahmilu asfaro. Samalah dengan binatang hemar yang membawa akan kitab yang besar-besar.
iaitu kitab besar Belanda awak klik mari pun tapi tak mengerti, tak faham ilmu. Samalah orang panggil binatang hemah yang pikul kitab yang besar-besar, mana reti hemah. Kitab besar tamu tak belakang pun dia tak faham apa. Itulah bandingnya. Maka janganlah kita jadi macam hemah ni. Tu. Tak sapa ke mana-mana. Naknya hati kita dengan Allah. Hati kita sentiasa syuhud dan pandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha, ikhtiar tidak dihalang. Cari sesuatu yang terbaik pada kita memang tidak ditegah oleh syariat. Tetapi naknya jangan hati kita memandang kepada zahirnya itu. Jangan bergantung hati kepada asbab. Jangan. Asbab itu hanya suatu wasilah sahaja. Ya sebenarnya hati kita pandang dan syuhud kepada Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya. Ingatkan Allah. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu sebut akan Allah dengan mulut, dengan lidah. Ingatkan Allah dengan hati. Kasiran, hal keadaannya berbanyak-banyak. Banyakkan sebut Allah, sama ada dengan lisan, sama ada dengan dan juga dengan hati. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu mencapai kemenangan dan kejayaan. Inilah kita mengaji tasawuf ni. Jangan kita lalai, jangan kita lupa, jangan hati kita jadi berasa jauh dengan Allah. Bahkan hendaklah kita pupukkan rasa di hati kita. Kita merasakan Allah amat hampir dan dekat pada kita. Jangan engkau berjalan daripada suatu kaunun tu kejadian Allah. Kaunun makna kejadian Tuhan, yang ni makhluk lah tu kaunun. Yang ada ni, perkara yang ada ni tu kaun. Tu Tuhan buat kepada suatu kaunun, kepada suatu kejadian Tuhan juga. Maknanya daripada makhluk kitanya menuju pada makhluk juga. Jangan gitu, jangan. Tu. Maka adalah engkau tak kala itu, tak kala berjalan daripada suatu kaunun kepada suatu kaunun daripada makhluk, hala tuju pada makhluk juga. Maka adalah engkau tak kala itu seperti ataupun disamakan serupa berjalan hemar yang mengisar gandum. Bandingnya kita, kalau hati kita duduk situ gak, daripada makhluk kita pandai kepada makhluk juga. Pandangan kita tupai harap, besar harapan kepada makhluk juga. Tak betul ingat pada Allah, tak betul memohon kepada Allah Ta'ala. Hanya tak pandai pada makhluk juga. Jadi kalau begitu, samalah kita seperti berjalan hemar yang mengisar gandum. Bandingnya tak sapa ke mana-mana, tak sapa ke mana-mana. Naknya biar sapa kepada Allah. Daripada makhluk, bermula daripada makhluk, akhirnya natijah adalah sampai syuhud, pandang, harapan
bergantung semata-mata kepada anugerah Allah dan pemberian Allah. Walaupun kita berusaha, berikhtiar secara yang lahir, hati jangan lalai hakikat sebenarnya kepada Allah. Ikhtiar usaha, ibadat sebagai sebab-sebab sahaja yang biasa. Dan adalah yang berjalan ia. Tu misalnya hema ni, bandingan perjalanan hema yang bermula di situ kembali ke situ juga. Contoh, dan adalah yang berjalan ia, yang berjalan ia seorang tu kepadanya itu, iaitu yang berjalan ia seorang itu daripadanya. Makna kata seorang yang berjalan daripada sesuatu kembali pula kepada sesuatu. Bermula daripada berpegang dengan makhluk, kembali kepada makhluk juga. Daripada ibadat tu makhluk dah, amalan juga makhluk tu, kerana kejadian Allah. Naknya daripada ibadat tu mahukan Allah, amat taat kerana menjunjung akan perintah Allah. Melaku taat semata-mata untuk mendapati akan redanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita buat amalan taat untuk mendapati akan sesuatu daripada habuan yang disuka oleh hawa nafsu. Itu dia. Jadi nak kepada balasan dunia, keramat, berkat, masing, mulut, dengan buat amal banyak, amalan rajin. Kalau di situ kehendak mau kepada benda yang bahasa kelebihan dunia, itulah arti sepertilah hema tadi, berjalan daripada situ permulaan, daripada makhluk, mahukan makhluk juga. Walaupun balasan tu yang berupa akhirat sekalipun, maka pandangan tasawuf adalah sangat tidak kena, dan masih dalam hati yang mahukan yang lain daripada Allah. Itu dia benda ni. Yakni jangan nak tafsir lebih jauh lagi, dia mahu memberi penjelasan. Tuan Syekh Tuk Pulau Manis, Syekh Abdul Malik bin Abdullah, dia memberi syarahan akan makna maksud tersebut. Yakni jangan engkau berjalan dengan hemohmu, dengan cita-citamu daripada suatu kaunun, suatu kejadian Allah, kepada suatu kaunun, kepada suatu kejadian Tuhan juga. Mana kata bermula daripada makhluk, kemudian kembali hati juga kepada makhluk. Daripada manusia kepada meminta pertolongan, menaruh harapan kepada manusia juga. Zahirnya dan batinnya. Itu yang salah. Adapun manusia sebagai wasilah, manusia sebagai perantaraan, manusia sebagai suatu sebab, itu tidak mengapa, tak salah. Memanglah Tuhan buat sesuatu adalah ada hubung kait antara antara sebabnya dan musababnya. Naknya hati kita bersama Allah. Hati
dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini contoh kepada berjalan dengan hemahmu daripada suatu kaum kepada suatu kaum. Seperti contohnya bahawa engkau mengerjakan amal. Ini contoh. Seperti bahawa engkau mengerjakan amal kerana menuntut derajat yang tinggi. Tu salah tu. Buat amal ibadah kuat, banyak pula berzikir-berzikirnya, usaha sungguh dengan zikrullah yang banyak, dengan kehendak hatinya mendapati kelebihan, mendapati derajat yang tinggi, supaya nak jadi orang yang keramat, nak jadi orang yang dianugerah berkah, macam-macam lah yang bahasa rupa hak nafsu ni. Situ benda tak leh. Kalau usaha ibadah kamu dia dapat keramat dengan anugerah Tuhan, berkat dengan anugerahnya Tuhan, maka tidak mengapa. Hak taksirnya di waktu kita beribadat tu kita salah di dalam berniat, salah di dalam kehendak kita. Tu taksir, tu salah, tu syirik kopi tu. Jangan kita mau menghasil mendapati perkara yang bangsa kelebihan-kelebihan tadi. Hak Tuhan nak beri dengan anugerah Allah, dengan kita bukan nak tumpu pada benda tu, maka ini tidaklah mengapa. Dapat berkat sungguh dengan izin Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Bagaimana cerita-cerita ulama yang keramat-keramat tu, seumpama Allah Ta'ala anugerah kepada Tuan Syekh, orang panggil, ni cerita orang petani, kepada Tok Guru, orang panggil Tuan Guru Haji Abdul Rahman, sebelah balik Padaru, kampung Padaru, jalan hulu jalan. Allah Ta'ala bagi keramat, berkat, tu doa dia dimustajabkan Allah. Tu anugerah daripada Allah Ta'ala. Contohnya satu cerita, ada seorang yang masuk di dalam kawasan pondok Tok Guru tu, nak minta ceruk rupuk, nak ceruk rupuk, kerana rupuk panjang dalam pagar Tok Guru ni, dalam pagar Tok Guru menanam rupuk banyak. Jadi orang pera lembu kelih rupuk panjang, berasa gerak lah, gerak, nak pada rupuk, minta dengan Tok Guru, mari Tok Guru, mau cerutlah rupuk ni, tu dia panjang sangat ni. Kata Tok Guru, cerutlah, tak ada apalah, kena yang baru dah gitu ke. Dia rupuknya panjang, nampak semua, dia cerut kak, bersih lah, cerutlah kata dia, cerut. Dia pun cerutlah, cerut rupuk, potong rupuk. Tak kala cerah molek, nampaklah
di satu penjuru buah lanah Tok Guru sedang masuk molek. Maka timbullah dalam hati orang ini nak ambil. Tok Guru tak tahu. Walanah masuk molek ni, kau dekat, kau bang mani masuk. Niatnya nak kerap, nak ambil walanah Tok Guru. Bukan nak ambil saja, ambil sungguh lah. Ambil sungguh, kerak walanah tu bubuh dalam raga rupu. Walanah duk patah, tambung dengan rupu, susuk dengan rupu, setambung datang tu. Tambung rupu atas walanah, tak nampak. Sudah siap molek kat puah dah, ceruk, cubalah pikul raga rupu tu. Bila cuba pikul, tak rok nak akar. Tak rok nak akar. Berat, tak cekak. Usaha akak naik, pondong naik, tak terakak naik. Jadi berat sungguh. Bila tak upaya dah nak angkat, lalulah panggil budak-budak mengaji, tok pakai minta tolong akak. Budak-budak marilah, mari tolong akak. Tak terakak juga, tak rok juga. Tu dia. Bila tak rok juga, lalulah budak-budak tu pergilah ke rumah, panggil Tok Guru. Baba, dia kata orang tadi hak curuk rupuk nak akak tak boleh baku dia. Apa tak tahu, kita bakak tolong pun tak terakak juga. Kata Tok Guru, kan dia ambil benda. Kan dia ambil benda lain. Kan dia ambil benda lain. Cuba kat kita tengok molek, cuba buat rupuk-rupuk dia tu, gapo dia ambil. Tok Guru suruh budak-budak ni. Budak-budak apa? Buat rupuk. Walanah ada lah ni. Pandai pun tak rok nak akak. Dia curi walanah Tok Guru. Kalau tu dia. Lalu budak-budak pun royaklah. Badailah baba. Dia kata tak, walanah ada dalam baku tu. Kata Tok Guru, apa tak minta? Kalau minta aku bui, kata dia, bawa lanah juga. Royaklah dan nak royak minta. Jangan dah ambil begitu. Malulah Tok Guru, malulah dia ya. Kata Tok Guru, ambil lah dan nak lanah gak. Tapi janganlah semula-semula buat begini. Nak royak minta, bapa bui, tak ada hal lah. Dia pun sesal sungguh tu, salah, malu lagi. Tu keramat tu, berkat Tok Guru ni. Janganlah. Jadi naknya keramat biar datang semata-mata anugerahnya Allah. Jangan marinya keramat tu dengan kita pisah, kita nak pada benda tu. Dengan buat amal ibadat Tuhan, taat zikir banyak, nak tukar biar boleh keramat. Jangan nak tukar keramat, jangan tu syirik tu, syirik. Benda nak yang lain daripada Allah, rupa ibadat kerana Allah, hakikat mahukan yang lain, tak jujur, tak sebenar. Tu dia. Pasal lagi cerita keramat Tok Guru pada guru ni, bapa pun dengan orang sana juga kaya. Tok Guru juga cerita. Tok Guru bertanding bahasa cerita juga Tok Guru keramat ni. Satu kali yang lain cerita Tok pada guru ni juga, muka dia Tok Guru. Jadi dialah jadi imam semaya. Orang lain takkanlah nak duduk depan Tok Guru, nak duduk di nak
nak jadi imam semasa dia ada. Semayanya Zuhur, semaya Zuhur. Tok Guru nak tak kala sudah selesai dah, dia sah-sah belakang molek, mulalah Tok Guru takbir. Takbir. Tok Guru pun takbir. Semaya Zuhur. Allahu Akbar. Tak masuk niat. Allahu Akbar. Tak masuk niat. Jadi kosong. Terasa di Tok Guru ni niat tak ada di hati dia. Tak masuk. Jadi kosong. Beberapa kali dia takbir tak sakut niat. Tak masuk. Habis-habis dia pun paling ke belakang, kelih pada makmum, anak-anak murid dia. Dia pergi ke depan, jalan-jalan, dia pergi tolak dada seorang anak murid dia. Dia kata, mung ni tak mandi hadah ni, tak mandi wajib ni. Tapi aku nak semaya tak boleh ni, takbir tak jadi. Mungkin tak mandi hadah ni. Sungguh lah. Nyok tu pergi ke habis. Mulalah takbir pula. Allahu Akbar. Barulah satu. Tengok hok cemar dia demo di belakang dia tu, mari jeli seolah mari jangkit pada dia. Begitu. Siapa setara tu lah orang yang ahlillah. Begitu juga kalau orang berjumpa ramai-ramai dengan Tok Guru saat ni, minta tolong babo berdoa hajat amo yang ni. Kalulah dia kata bila orang minta hajat, dia kalau dia hak tak mana tak tidak terbuka lagi bahawa sehajat ni dimakbulkan, dia minta doa. Kalau terbuka dah di hati dia, hajat orang ni Tuhan makbul dah, dia kata tak apa, insya-Allah tak boleh. Tak lagi. Insya-Allah boleh. Tak ada minta lagi. Kalau terbuka dia, hajat orang ni makbul, maka tak minta lah. Baliklah tak apa. Insya-Allah boleh. Kalau tak makbul lagi, minta doa. Tuhan kasih ke dia. Nampak dalam hati dia bagai hak Tuhannya makbul, tak makbul lagi, Allah Ta'ala bagi faham pada dia tu, kasih pada dia. Tu orang panggil suatu kelebihan daripada Allah Ta'ala. Kerana dia orang yang ahlillah, orang ahli ulama dan sufi. Itulah benda. Jadi begitulah. Jadi kehendak kita pun buat ibadat ni kerana Allah. Jangan kosak, jangan buat amal, jangan kita kuat dengan amal zikrillah kerana mahukan sesuatu daripada dunia. Yang kita beribadat bagaimanapun semata-mata kerana membesarkan Allah, semata-mata kerana benar-benar menjadi kita ni abdi kepada Allah Ta'ala, tunaikan sifat kehambaan kita kepada Allah. Ada pembalasan anugerah Allah, itu adalah hak kepunyaan Allah. Dia nak beri pada kita atau sesiapa pun akan kehendaknya, maka Allah Ta'ala akan beri, akan tunaikan. Itu maksudnya. Seperti bahawa engkau mengerjakan amal kerana menuntut derajat yang tinggi, dan beroleh tinggi daripada segala maqam, mana segala pangkat dan derajat. Beramal untuk mendapat ketinggian maqam, seumpamanya maqam wali, nak menuntut jadi
mendapati maqam wali umpamanya. Ini juga perkara yang adalah tidak jujur dalam niat. Maqam wali adalah maqam yang dianugerahkan Allah. Bagaimanapun janganlah kita menuntut akan maqam tersebut dengan amalan ibadat kita. Bukan amalan ibadat taat pada Allah dengan sebenar-benar jujur dan ikhlas. Tidak kerana yang lain. Hendaknya tiada berkehendak kepada dunia. Hingga tiada berkehendak kepada dunia. Itu yang dikehendaknya. Yang mahunya dalam kita beribadat ni, jangan menuntut pada pangkat yang tinggi. Jangan ada suatu kehendak untuk mendapati maqam yang tinggi. Umpama maqam wali seumpamalah, atau keramat derajat. Naknya hingga tiada berkehendak kepada dunia. Jadi hingga ni ghayah. Ghayah pada kata bahawa engkau mengerjakan amal hingga tiada berkehendak kepada dunia. Kamu mengerjakan amal hingga kamu tidak mahu akan dunia tu, mahu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, samalah kita dengan dibandingkan seperti hemar yang memusing akan kisaran gandum, akan pengisar gandum. Bermula di situ, kembali juga ke situ. Daripada makhluk, mahu juga pada makhluk pula. Itu makna. Tuhan anugerah dengan semata-mata kelebihan ibadah, semata-mata kerana pemberian Allah, maka itu adalah merupakan suatu ketinggian. Jadi buat amal ibadat, jika Allah Ta'ala bagi keramat, jika Allah Ta'ala memberi kurniaan berkat, itu menandakan suatu tanda. Bila berkat dapati kepada seseorang hambanya, atau dapati keramat bagi seseorang hambanya, sifat keramat itu sebagai petunjuk kepada amalan-amalan itu dimakbulkan Allah. Situ saja. Jadi keramat dan berkat Tuhan beri itu sebagai petunjuk kepada amalan itu diterima oleh Allah. Jadi bila ada keramat dan berkat, itu menanda kata amalan-amalan itu Allah Ta'ala telah menerimanya dan telah makbul. Situ saja kehendak dengan berkat tu, tanda keberkatan itu sebagai petunjuk amalan yang kita lakukan itu adalah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana menghendaki akhirat, juga tidak elok. Pada pandangan orang tasawuf tidak molek tu. Dan memang masih orang panggil ada kehendak yang lain daripada Allah. Kerana menghendaki akhirat, naknya kita buang daripada hati kita akan makhluk dibuang daripada hati. Kerana selama ada makhluk menduduki dalam hati kita, selama itulah tidak akan masuknya, tak akan masuk keadaan syuhud hati kepada Allah Ta'ala. Syuhud dan musyahadah pada Tuhan
tidak akan dapat masuk. Sifat syuhud tidak akan dapati selama makhluk masih berada dalam hati. Naknya buangkan makhluk, kosongkan makhluk dalam hati, barulah Allah Ta'ala memberi anugerah pandangan kepadanya dan musyahadah. Maka bahwasanya yang demikian itu maka bahwasanya yang demikian itu kurang dalam hal dalam kelakuan. Maka bahwasanya yang demikian itu, demikian mana? Demikian mengerjakan amal tu kerana menuntut derajat yang tinggi dan beroleh tinggi daripada segala maqam. Maka bahwasanya yang demikian itu, demikian tersebut saat ni, mengerjakan amal kerana menuntut derajat yang tinggi dan beroleh tinggi daripada segala maqam. Jadi kurang dalam hal kelakuan kita, hati dengan Allah masih jadi kurang. Kuranglah hal, yakni tentang kelakuan hati kita dengan Allah Ta'ala masih dikirakan kurang. Tidak benar-benar jujur, tidak benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika sekiranya yang kita mahu akan yang lain, dan bercampur dalam ikhlaskan amal. Jadi ikhlaskan amal kita kepada Allah masih bercampur-campur dengan yang lain. Arti masih tidak jujur, tidak jujur. Itulah. Jadi naknya jangan kita mahukan yang lain. Kalau boleh keramat berkat, kelebihan, itu adalah anugerah. Sebagaimana keramat-keramatlah wali-waliullah, mereka dianugerah oleh Allah. Seumpama contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, keramat dan berkat dianya, dia masuk di dalam majlis untuk mengajar. Dia tidak masuk dengan berjalan di atas bumi ni. Masuk di atas kursi dia mengajar dengan melayar di atas udara. Masuk ke masjid dia dengan melayar mari. Mari duduk di atas kursi untuk mengajar. Dengan tidak berjalan kaki, tidak berjalan nyok-nyok dak, melayar mari. Mari duduk atas kursi. Itu dia. Itu kelebihan tu. Allah Ta'ala anugerah kepadanya, melayar duduk atas kursi. Maka tengah buat kuliah ilmu, tiba-tiba datang seekor, datanglah, berlakulah semasa tu ribut yang kencang, ribut sangat-sangat kencang, sehingga seekor burung gagak tepik luar, karena dilempar oleh angin yang kuat, masuk dalam tempat pengajaran dalam masjid tempat Syekh
Abdul Qadir Al-Jilani mengajar. Lepas di angin. Bila lempar, lalu gagak menjerit tepik derah suara. Tepik dalam tempat orang duk mengajar. Orang gagak mana gagak? Gitu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani rasa bosan. Gagak duduk tepik, duk kukuk, suara lalu dia kata, wahai angin, dia panggil angin, wahai angin, potong tekuk dia tu, kerak tekuk gagak ni, bosan, kerak tekuk dia tu. Tu. Angin pun polah tekuk gagak, putus pah, bok jatuh depan. Senyaklah situ gagaknya, senyak. Sudah dia baca kitab selesai dah kuliah, dia pun ambil lah tubuh gagak, ambil kepala gagak, sambung balik, sambung semula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan kebesaran Allah dan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah Tuhanku kembalikan gagak ni hidup balik. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, sambung tekuk semula dengan tubuh. Lepas sambung, gagak tu hidup kembali. Tu batu begi. Ini adalah keramat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Keramat dia. Keramat dia tu. Ini anugerah Allah Ta'ala. Padan dah dia tu wali kutub. Wali kutub. Dan pula keramat Syekh Qadir Al-Jilani pada suatu cerita yang lain. Seorang daripada anak muridnya kehilangan anak perempuan. Anak perempuan bagi anak murid dia ni, duduk petari, waktu petari naik ke atas sutuh rumah. Dia rumah di tanah Arak ni ada sutuh tempat ruangan kosong datah. Dia tak ada bumbung macam bumbung kita. Sebab negeri Arak ni bahasa negeri yang tidak banyak hujan. Apakah atap sutuh, tempat tidur di waktu malam ketika udara yang sangat panas. Macam rumah Mekah tu lah, lepek, atas tu lepek saja, ya, tak ada kata bumbung gini. Ketika anak perempuan bagi muridnya naik ke atas sutuh waktu petang hari, tiba-tiba disambar oleh jin. Ni berlaku di Iraq ni, masa Syekh Qadir Al-Jilani disambar oleh jin. Ni wagi ke jin. Tu. Kena jin ni pula, jin kafir pula dah. Jin bahasa jin kafir ni. Kemudian hilanglah budak perempuan ni, hilang beberapa hari cari tak berjumpa. Puas cari tak dapati. Lalulah bapak budak ni mari menghadap tuan Syekh. Wahai tuan guru, tuan Syekh, amo suatu duka cita, yang sangat-sangat duka cita. Apa dia, kata tuan Syekh? Apa yang kamu duka citakan? Anak ambo perempuan hilang, tak tahu ke mana. Semasa dia duduk naik atas sutuh waktu petang hari. Tu dia. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia menengok
Dia duduk senyap. Dia pun jawab. Dia kata, anakmu telah dilarikan oleh jin. Anak kamu sudah dilarikan oleh jin. Jin kafir. Itu dia. Lepas tu macam mana mau nak buat? Gini dia kata, kamu waktu tengah malam kagak kamu pergi duduk di tengah jalan tu, tengah pada pasir. Dia tunjuklah tempat tu tempat timbunan tanah. Dia pada pasir ni bila angin mari, bila ribut dia pasir dia jadi berubah-ubah. Bertambung situ, bertambung sini. Kata Syekh Abdul Qadir, kamu waktu tengah malam kagak senyap orang, kamu pergi duduk pada tempat timbun dan tanah di pada pasir itu. Timbun ni tambung yang ketujuh. Hak tambung yang ketujuh tu. Tengah padan. Pada tengah malam kagak akan datang tentera jin. Dia raja jin. Akan datang raja jin. Munduk situlah. Dan kamu menunggu kedatangan jin-jin ni. Bagaimana rupa, bagaimana keadaan pun, kamu jangan takut. Munduk situlah. Kamu dah kata Syekh begini, aku mari letak kamu. Syekh Qadir mari letak dia. Kemudian Syekh Abdul Qadir dia wak likung bolak teh. Amun duduk sini. Mu jangan keluar daripada likung garisan ni. Bolak teh ni. Mu jangan keluar. Sebab mu tak upaya nak berdepan dengan puak-puak jin ni. Mu tak upaya. Duduk sini dalam likung bolak teh aku garis ni. Sekarang kata dia raja jin akan datang jalan ni bersama dengan tentera-tentera dia. Bila dia datang gak, bila dia mari ke hadapan mu, dia akan tanya mu, apa kerjamu wahai manusia? Mu jawablah, kata kami datang ni kerana suruhan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kerana dia lah mau mari sini ni. Lepas tu kalau tanya lagi apa kerjamu, amo ni ila minta tuanlah bercaranya. Gitu. Di situ. Duk tengah malam senyap orang tidur tu. Mari selalu dah puak-puak jin tu. Gong mari. Dengan naik kuda rajanya. Sama mana kuda tak tahulah. Dah jin ni. Gang mari berjojuk tentera dia. Lalulah raja hok hebat, pakaian hebat, itulah raja. Lalu kat depan si laki-laki saat ni. Lalu depan gak nyebuti raja. Tentera likung mari. Hei manusia, apa pasal mu duduk sini? Ni jalan kami ni. Apa kerja kamu? Jawabnya tuan, kata orang selaki-laki ni, saya mau datang sini kerana perintah Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kerja kamu? Kerja amonya nak suruh tuanku lah cari anak amo yang hilang. Tak balik-balik. Kata raja jin, anakmu ditawan oleh jin kafir. Jin ni di negeri Cina. Jin kafir hok negeri Cina tu. Melalui bumi Iraq. Mari ambil anak orang sana. Kata dia, kata jin, kata raja jin, hei tentera-tenteraku, kamu pergi ambil budak ni di tangan jin negeri Cina. Mari sini. Mari sini. Jin pun tentera dia gaib.
Wak marilah perempuan, budak perempuan bersama dengan jin tu, bersama ditangkap, jin tu. Hok ambil budak ni kena tangkap. Kena ikat. Buat pagi sekali dengan budak-budak. Mari depan raja duk. Raja duk tunggu sini lah. Tak lama dia ginya. Dia terbang lagi. Kata raja jin, "Hei jin kafir, kenapa kamu ambil budak ni? Budak ini anak bagi muridku. Apa kerana kamu ambil dia?" Dia kata, "Pasal hamba kasih dia." Kata jin, "Hamba kasih budak ni." Kata raja jin, "Tak boleh. Kamu salah. Sekarang kami hukum kamu mati. Hukum bunuh. Jahatmu ni, jahat." Lalu dibawa oleh tentera pergi bunuh. Budak tu diambil, serahlah kepada bapaknya yang sedang menunggu tu. Itulah dalam cerita kitab tentang keramatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu dia. Yang disebut dalam kitab Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Nama kitab tu Hadiqatul Azhar. Nama kitab Hadiqatul Azhar. Di Petani ada jual kitab tu. Yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Kitab Melayu bernama Hadiqatul Azhar. Kitab ini memang dijual, ada jual di Petani tu. Cerita banyak keramat-keramat waliullah. Dan menceritakan sebab-sebab kemenangan, sebab-sebab kejayaan, iaitu Raja Ahmad yang boleh raja negeri Turki, Muhammad Al-Fatih, Sultan Ahmad Al-Fatih, yang dapat menawan, dapat merampas kerajaan Kristian Konstantinopel. Maka sebab ceritanya kekalahan kerajaan Konstantinopel dengan keramat seorang waliullah yang guru kepada Syekh Muhammad Al-Fatih. Ada cerita situ. Dan segala kaunun itu, segala kejadian makhluk Allah ni, kaun, bersama dalam keadaannya kaunun aghyar. Apa aghyar? Yakni masih wallah. Kaunun ni makna makhluk Tuhan buat ni serupalah berlakunya. Semua tu dikirakan aghyar. Arti perkara yang lain selain daripada Allah dipanggil aghyar. Aghyar yang lain daripada Allah Ta'ala. Aghyar yakni ghairun. Mufradnya ghair, jamak aghyar. Muraknya masih wallah. Maka semuanya masih wallah. Barang yang lain semua tu samalah berlakunya. Sama-sama kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak lebih, tidak ada kelebihan apa-apa. Dan jikalau didapat dalam setengahnya itunya kaunun tu anwar, sekalipun dalam kaunun, dalam amalan, dalam ibadat ada anwar, ada nur sekalipun, ada anwar, ada nur. Dalam ibadat dia ada nur, dalam amal merupakan ada nur atau anwar. Maka ini semua adalah kejadian Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa mengerjakan amal, dan barang siapa mengerjakan amal kerana menuntut derajat yang tinggi pada duniawiyah dan pada ukhrawiyah. Makna duniawiyah derajat yang tinggi ya bahasa dunia, daripada ukhrawiyah derajat yang tinggi yang bangsa pada akhirat. Makasanya adalah ia sesiapa tadi itu kalau nak pada kelebihan dunia dengan amalannya, nak pada kelebihan akhirat dengan amalannya, makasanya adalah ia berjalan dalam ibadat. Mana berjalanlah dia tu. Maka jangan engkau jadikan akuan itu, maknanya akuan yang makhluk, tempat perjalanan bagimu, tempat tujuan bagimu. Mana kamu berjalan dengan mengerjakan ibadat pada Allah, maka perjalanan kamu jangan tumpu dan tuju kepada dunia, jangan tuju pada mendapati ketinggian akhirat. Jika kamu begitu, nascaya kamu jadi perjalanan daripada makhluk kepada makhluk juga. Maka tak sampai ke mana-mana lah. Maka adalah engkau itu seperti berjalan hemar yang mengisar gandum. Jadi kalaulah ibadat kita seumpama itu, samalah kita ni seperti berjalannya hemar yang memusing kisaran gandum, yakni bermula daripada satu tempat kembali pula kepada tempat yang sama. Sebagaimana yang sahabat umat Nabi Musa alaihissalam yang telah sesat di padang teh selama 40 tahun tu. Selama 40 tahun berjalan, setiap hari berjalan, tetapi berpusing, beredar di tempat yang sama 40 tahun. Sebab itulah disebut dengan padang teh. Padang teh di Mesir, tempat berpusingnya umat Nabi Musa. Dia sesak dalam padang teh selama 40 tahun. Bermula daripada situ, kembali pula ke situ selama 40 tahun. Kerana suatu daripada hukuman Allah, merasakan susah payah tu kerana kaum Bani Israel, umat Nabi Musa ni adalah sifat perangai keras hati, tak taat kepada Nabi Musa, tidak mengikut perintah, sehingga Allah Ta'ala merasakan mereka itu susah payahnya, berjalan di padang teh, berpusing, sesak selama 40 tahun. Itu dia. Dalam keadaan sesak tu, Allah Ta'ala memberi rezeki makan minum, iaitulah makan alman wassalwa selama 40 tahun. Al-manni wassalwa. Apa dia man? Al-man iaitulah yang makanan yang manis seumpama manisnya madu. Manis umpama manisnya madu, tapi warnanya putih. Manis. Man wassalwa iaitulah daging burung yang lemak. Daging burung yang sangat-sangat lemak. Kata setengah tafsir, ulama cerita daging burung salwa ni, salwa jenis burung yang lemak. Tu 40 tahun tak makan daging burung tu. Yang turun daripada langit
dengan sudah masuk 40 tahun. Duk jamu hak tu lah. Manni wassalwa. Sehingga kaum-kaum Israel meminta dengan Nabi Musa, tukarlah makan yang lain. Tak boleh kau mari sayur kaya kata-kata. Tak makan hak tulur semua ke ni. Jemung juga. Minta kat kata daun-daun kayu, sayur-sayuran, buah-buah timun. Tu dia. Duk makan hak tulur semua mananya. Puah juga. Tu dia. Tak ingat tu. Dia jadi gitu tu pun kerana kerah pedas lah tu. Tak reda kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Taala merasakan keazabannya, berpusing sesat di padang teh selama 40 tahun. Makan juga makanan yang samalah. Kemudian pula pakaian yang dipakai selama 40 tahun tidak buruk, tak jadi lusuh dan tidak buruk. Hak pakainya 40 tahun tu samalah seperti pakai hanya kemarin sahaja. Tak punah, tak jadi busuk, tak busuk dan tidak buruk. Macam itulah, macam sehari je. Macam hak kemarin juga. Inilah hikmah Allah Ta'ala jadi. Pakaian tidak buruk dan makannya sentiasa sampai. Al-manni was-salwa. Sehingga timbullah protes kepada Nabi Musa, duk makan tulur gini dengan air tarak juga. Tak boleh kau makan sayur-sayuran, daun-daun kayu, buah-buah timun. Tak gitu kah? Wa qissaiha wa fumiha wa basaliha wa adasiha. Macam duk Mesir tu. Tuhan kata bolehlah, kata Nabi Musa, perintah Allah, boleh kamu nak duduk, nak makan benda lagu tu, ihbitu bisran, bergambar klik ke Mesir semula alamu ni. Tu dia. Kata klik Mesir lah, kena makan tu. Itu lari pada Fir'aun lah tu. Lari pada Fir'aun tu. Kalau nak makan lagu saat ni, klik semula dengan Fir'aun di Mesir. Banyak gambar di Fir'aun pula. Seperti berjalan hemar yang mengesar gandum, dan yang permulaan berjalan daripadanya itu yaitu yang kesudahan berjalan kepadanya. Mana kata tempat yang mula berjalan kembali ke tempat itu juga. Mula situ, klik situ, berpusing-pusing. Maknanya gitu. Tempat yang kembali itu juga tempat yang dimulakan. Dan diumpamakan dengan hemar tu. Kenapakah dimisalkan oleh Tuan Syekh dengan hemar? Macam hemar. Dan diumpamakan dengan hemar itu daripada terlebih sangat keji. Jadi orang yang bodoh ni tak mau kembali pada Allah, samalah dengan kelakuan hemar, keji dan bodoh. Tak sampai kepada Allah selama-lamanya. Dalam pekerjaan bagi yang lain, dalam hal pekerjaan bagi yang lain daripada Allah. Apa dia yang lain? Daripada segala aghyar. Ana duduk kira nak pada benda lain selain daripada Allah. Buat amal pun nak ke benda lain lagi. Dan jikalau ada setengahnya segala aghyar tu, dan jikalau ada setengahnya segala aghyar, setengah daripadanya itu anwar, ada nur sekalipun. Macam kita buat amal, zikir banyak, ada nur, ada anwar dengan zikir tu, tetapi kerana tidak betul tuju kerana Allah, disitulah disifatkan masih kurang martabatnya, kerana berjalan daripada amal kepada sama-sama makhluk, mau kepada kelebihan dunia.
ataupun kelebihan akhirat, tidak menuju betul-betul ke arah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Walakin irhal, walakin irhal walakin irhal minal akwani ilal mukawwani, walakin irhal minal akwani ilal mukawwini, wa inna ila rabbika al muntaha, wa inna ila rabbikal muntaha, wallahu a'lam. Jadi kita apa ni? Turun napis turun napis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu salisu. Situ kah? Mana? Al-faslu salisu fi bayani tauhidis sifati. Fi bayani tauhidis sifati. Bermula pasal yang ketiga pada menyatakan tauhidus sifat. Jadi kita hari ini mengaji tentang tauhidus sifat ataupun mengesahkan Allah pada sifat-sifat Allah, mengesahkan sifat-sifat Allah. Yakni tafsirnya mengesahkan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala pada segala sifat. Yakni kita pandang hakikat sebenarnya yang bersifat dengan sifat yang elok adalah sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Sifat yang kesempurnaan adalah sifat Allah. Kita pandang dan kita suhud dengan mata hati kita adalah sifat yang sebenar-benar sempurna. Kuasa, alim adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengesahkan Allah pada sifat. Kita suhud, benar-benar kita rasa pada hati kita dan kita pandai yang Allah Ta'ala jualah bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna ni. Kita pandai yang berdiri ia sifat tu. Mana kata yang berdiri, mana kata yang ada.
yang ada ia segala sifat tu, yang berdiri yakni yang ada ia segala sifat pada zatullah itu, pada zatullah. Jadi segala sifat-sifat tu berdiri ataupun ada pada diri zatnya, diri zat Allah Ta'ala. Tu iaitu kata mengesahkan sifat ni, iaitu mengesahkan Allah pada segala sifat. Macam mana maksudnya? Ni iaitu mengesahkan Allah Ta'ala pada segala sifat, iaitu ibarat mana kata cakapan daripada panu segala sifat makhluk. Makna kata mengesahkan Allah pada sifat bermakna kita panukan. Jadi kita panukan akan sifat-sifat yang lain. Arti kata tidak ada yang berkuasa melainkan kuasanya Allah. Kita panukan akan kuasa yang lain. Sebenarnya begitu. Sebenarnya tak ada yang kuasa melainkan Allah. Jadi kita panukan sifat kuasa ni daripada yang lain. Makhluk tak ada kuasa. Tidak ada yang bersifat iradat melainkan iradatnya Allah. Allah jualah yang menghendaki apa-apa saja. Ini adalah berlaku dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Itu cara kita suhud, cara kita pandai. Kita panukan akan sifat-sifat yang lain. Kita panukan, arti kita hilangkan daripada pandangan hati kita. Mana kata hati kita tidak menampak sikit pun akan wujudnya sifat-sifat itu kepada makhluk. Bahkan semata-mata kitanya merasakan dan kita suhu pandai tidak ada sebenarnya yang kuasa Allah lah. Tak ada sebenarnya yang kehendak Allah Ta'ala lah. Yang punya alimnya Allah. Yang amat kuasa, yang amat menghendaki Allah Ta'ala. Kita suhu gitu. Sehingga kata Syekh Sidi Ibnu Al-Farid, Sidi Umar Ibnu Al-Farid, dia sebut dalam syair dia. Ni orang tasawuf ni, orang ahlillah ni. Dia sebutnya dalam syair dia kata lau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Ini kata-kata daripada perkataan ulama yang sangat alim dan amat tahqiq dengan Allah Ta'ala. Sehingga dia sebut lau khatarat li, jikalau terlintas bagiku, lau khatarat li bi siwaka iradatun, jikalau terlintas bagiku pada yang lain daripadamu ya Allah, iradatun, ada iradat. Mana kalau sekiranya terlintas di hatiku ada iradat yang lain daripada iradatnya Allah. Kalau jalan terlintas
secara terlupa pun lagu mana? Qadaitu biriddati, aku hukumkan diriku adalah murtad. Kalau aku terletah selain pada Allah ada kehendak, walaupun litasnya itu secara lupa pun, aku hukumkan diriku adalah jatuh pada riddah, kepada jadi murtad. Dia hukum diri dia jadi murtad kalau terletah akan kehendak yang lain selain pada kehendak Allah, walau dengan terlupa sekalipun. Terletah kehendak ada lagi yang lain pada kehendak Allah, mari terletah gitu. Litah ada kehendak makhluk jadi gini-gini, dengan terlupa litasnya tu, dia hukum diri dia yang terletah tu jadi murtad. Dia hukum diri dia, dia bukan hukum orang. Hukum diri dia. Gitu. Maka sini ulama jawab, dia kata yang Syekh Ibnul Farid hukum diri dia jatuh murtad tadi itu bukannya murtad agama. Sebab kita manusia ada saja pasal terlupa, ada saja bahasa orang panggil tersalah. Sifat manusia tak akan lepas lagi daripada khata'an wa nisyan. Lupa lalai itu memanglah. Maka dia hukum kata murtad kalau terletah tadi dengan lupa ada kehendak yang lain selain kehendak Allah. Kalau dia letah dengan terlupa, dia hukum diri dia murtad. Kata Ibnul Farid. Mana kata murtad sini ni, dia hukum diri dia murtad. Ulama membuat andaian, membuat tafsiran. Murtad sini bukan murtad agama, bahkan riddah yakni kembali daripada maqam khawas kepada maqam awam. Makna jatuh daripada tempat yang tinggi kepada pangkat yang rendah. Daripada dulu martabat khawas kepada martabat orang awam. Makna kembali geloso turun daripada tempat pangkat yang tinggi kepada pangkat yang rendah. Jika terletah gitu, dia hukum diri dia, dia bukan hukum orang, hukum diri dia. Itu maknanya. Maka begitulah dihukum atau ditafsirkan oleh ulama dengan bahawa riddah sini yang bukan riddah yang jatuh agama kerana terlupa, tak sengaja. Dan pula makna kata yakni riddah yakni kembali turun daripada martabat khawas kepada awamul mukminin. Awam sajalah. Itu dia. Bukan jatuh agama. Kerana manusia tak akan lepas daripada keadaannya khata'an, salah, wa nisyanan dan terlupa. Terlepas lagi dah. Bagaimanapun gitulah. Itu dia. Jadi kerana orang yang khawas ni, orang alim ni dengan Allah Ta'ala, hati dia duduk dengan benar-benar syuhud dan pandang pada Allah Ta'ala semua. Jadi kalau terjadi wujud suatu lupa lalai itu, dia kira salah lah tu, salah. Pada dia salah besar. Pada orang alim dengan Allah Ta'ala salah besar. Macam dengan buat amal tadi juga, kita ngaji hikam tadi. Orang alim ulama fiqh buat amal ibadat nak pada balasan syurga, itu kenalah pada tempatnya. Dan lagi pula pun sudah dikirakan ikhlas pada derajat ulama di segi fiqh, di segi hukum fiqh. Dalam keadaan fiqh sudah dikirakan sudah baik, sudah molek di situ, dah ikhlas dah. Tapi pada orang ahlillah, pada tasawuf, pada orang yang ahli dengan Allah, dikira salah dan tidak kena lagi bila kehendak yang lain dalam buat amal tu. Walaupun nak ke syurga sekalipun tak boleh lagi. Jangan. Bahkan nak betul-betul tumpukan Allah. Jadi buat amal nak kebalasan ni pada bab hukum syariat
sudah sampai dah kepada derajat ikhlas. Karena masuk dalam babu, dalam kitab sebut mimbabi hasanatil abrar wasayyiatil muqarrabin. Orang yang berbuat kebajikan yang bukan ahlillah nak pada dapat di syurga, itu suatu perkara yang baik dah tu. Tak suka neraka, takut ke neraka, nak pada syurga, ini dalam pandangan fiqh, dalam pandangan syariat, mimbabi hasanatil abrar, daripada bab elok ada berkebajikan daripada orang yang abrar, orang yang baik-baik dalam beribadah. Tapi pada pihak pandangan tasawuf adalah min sayyiatil muqarrabin, pada mereka yang muqarrabin dengan Allah, buat amal kerana nak pada balas saya tadi itu, sayyiat adalah kejahatan lagi pada mereka. Pada mereka kita ni kak buat amal kalau betul-betul takut ke neraka, nak ke syurga, comelnya bagus. Pada kelas kita lah, maknanya gitu. Kita kelas perebek je, maksudnya dia kelas general. Jadi hak general duk dengan pakat dia lah. Kita yang perebek duk pada pakat kita. Jangan kita pinjam uniform dia nak pakai wak general kata. Pakai hak pandang kita, yalah. Tak gitu kok. Kita pinjam pakai ya OSPD. Kita buka OSPD. Orang panggil apa tu? Orang panggil majnun. Jadi majnun. Sengit. Sama iaitu ibarat daripada panu segala sifat makhluk. Sama ada sifat dirinya sendiri, tak pandai juga kita, tak pandai sifat diri kita sendiri, atau lainnya sifat yang lain. Sekaliannya itu, sekalian sifat-sifat tadi itu, sama ada sifat diri kita atau sifat yang lain, iaitu sekaliannya itu panu ia segala sifat dirinya. Panu ia sekalian sifat dirinya atau lain, panu di dalam sifatullah. Panu dalam sifatullah. Mana kata tidak ada kuasa yang sebenar melainkan kuasanya Allah. Tidak ada yang sebenar-benar menghendaki melainkan menghendakinya Allah. Tidak ada sebenar-benar yang alim melainkan alimnya Allah. Arti alim, kehendak, kuasa makhluk, kita panukan, raihkan di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Arti tidak ada yang kuasa melainkan Allah. Tidak ada yang menghendaki melainkan Allah Ta'ala. Begitulah. Panukan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermula kaifiyah. Wallahu a'lam. Padalah tu. Tak boleh baca banyak. Tak gitu ke? Hasil maksud sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna 'abidin. Allahumma ighfir lana warhamhum kama rabbawna ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل جمعنا هذا وتفرقنا من بعده ولا تجعل اللهم
هب لنا مسيئا لمحسننا ومقاصدنا وهب لنا الكل بوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا سبحان ربك رب العزة وسلام